أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, para alim ulama, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya ada lagi tak? dalam kereta Di depan. Insya-Allah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan, menzahirkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pemberian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, pada ketika ini, kita masih lagi diberinya peluang, diberinya ruang untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, diberinya kesempatan untuk melaksanakan, mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan nikmat yang besar juga Allah beri kepada kita pada saat ini apabila kita dapat berada di dalam halaqah ilmu. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas dunia. Ke atas dunia ni pun telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah apabila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berada di dalam halaqah ilmu, berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang datang sekarang ini, yang menjejakkan kaki kita sekarang ini, yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya kita sedang berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kebaikan kita semua insya-Allah oleh para malaikat kepada mereka yang sentiasa mendambakan dirinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkesempatan lagi kita pada malam ini untuk kita menyambung perbincangan ataupun perkongsian dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, kitab Adabul Mufrad yang hari ini saya cuba bawa tadi dalam 10 naskah Yang mana tak dapat tu insya-Allah lah pada kelas akan datang, pada kuliah yang akan datang,
InsyaAllah saya akan bawa lagi. Kitab ni sebenarnya nak beli kat luar pun boleh. Ada terbitan Galeri Ilmu. Harga dekat luar tu saya lupa dah, RM22. Tapi bila beli banyak ni dia bagi diskaun sikit lah. Itu saya cakap tadi, harganya RM20 je. Ya. Jadi insya-Allah yang belum dapat tu, insya-Allah saya akan bawa pada kuliah yang akan datang. Baik, untuk pada kelas yang lepas, pada kuliah yang lepas, kita telah membincangkan, berkongsi tentang hadis yang pertama, dan juga Ustaz dah cuba memberi gambaran tentang kitab Adabul Mufrad, yang mana kandungan ataupun isi dalam kitab ini adalah berkaitan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adab-adab kita sebagai seorang Islam. Ya. Adab-adab kita sebagai seorang Islam dihimpunkan, dikumpulkan pelbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Seperti mana yang saya telah ceritakan pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas, kan, kitab hadis yang masyhur, yang muttafaq alaih, Sahih Bukhari. Kan Sahih Bukhari itu memanglah panjang, memanglah banyak hadis, sekitar 8,000 hadis dimasukkan di dalam Sahih Bukhari, yang mana hadis-hadis tersebut merangkumi segala aspek. Namun ada satu kitab lagi, banyak lagi lah kitab-kitab yang lain, cuma hari ini yang kita nak bincang ni, dia khususkan hanya hadis-hadis yang menceritakan adab-adab sebagai seorang Islam. Dan bukan semua daripada hadis Sahih Bukhari itu dimasukkan dalam kitab ni. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang berkaitan dengan adab, maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memasukkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Baik, hadis yang pertama pada 2 minggu yang lepas dimulakan dengan menceritakan tentang adab kepada kedua ibu bapa. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab itu juga, pada muka surat yang pertama itu, bab yang pertama yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitab ini, Imam Bukhari tidak meletakkan nama bab, tetapi Imam Bukhari memulakan dengan kalimah Al-Quranul Karim, ayat Al-Quranul Karim. Jadi ayat Al-Quranul Karim itulah menunjukkan bab yang pertama, yang itu dimulakan dengan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau kita faham maknanya, iaitu kewajipan yang mana Allah mewajibkan manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Jadi bab yang pertama menceritakan tentang kewajipan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tapi Imam Bukhari tak letak nama kewajipan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, tidak. Imam Bukhari mulakan dengan ayat Al-Quranul Karim. Baik, banyak sekali lah antara metodologi penulisan kitab Adabul Mufrad ini. Okey, kita pergi pula kepada hadis yang kedua. 2 minggu lepas kita dah bincang berkaitan dengan hadis yang pertama, yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, amalan apakah yang paling terbaik? Dan ada 3 benda. Nabi beritahu, yang pertama solat di awal waktu, yang kedua buat baik kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang dah berkaitan dengan hadis yang pertama itu. Hadis yang kedua, hadis mauquf. Baik, di sini juga Ustaz cuba memberi penjelasan supaya kita dapat suatu kefahaman. Dalam kitab ni kita akan jumpa ada dalam kurungan itu diletakkan nama hadis mauquf, dan ada juga diletakkan nama hadis marfu'. Tuan-tuan tengok bawah tu, bab yang kedua, hadis yang ketiga, dalam kurungan diletakkan hadis marfu'. Tadi hadis yang kedua diletakkan hadis mauquf. Apa makna hadis mauquf? Apa makna hadis marfu'? Baik. Hadis mauquf ialah
hadis yang disandarkan kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mauquf maksudnya waqaf ataupun terhenti. Jadi bila mana ulama duk tengok balik rupanya hadis ni sampai kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhenti kat situ. Tak ada dah sanad straight sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun kepada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menyatakan sesuatu yang dinyatakan oleh Rasulullah. Ya, jangan kita kata tertolak, tidak. Ya, tidak tertolak. Menyatakan apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan hadis mauquf. Adapun hadis marfu', ya, hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan direct, kalau cari sanadnya sampai riwayat tu sampai terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna marfu'. Yang tadi mauquf. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin 'Atha an Abi an Abdullah ibn Umar qala ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, keredaan Tuhan itu bergantung kepada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Baik. Hadis yang kedua ini juga, tuan-tuan muslimin muslimat para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia masih lagi berada pada bab yang menceritakan tentang kewajipan berbuat baik kepada mak dan ayah, ibu bapa. Jadi dalam bab kewajipan berbuat baik kepada mak dan ayah, Imam Bukhari bawa dua hadis di sini. Dan hadis yang pertama yang kita dah bincang pada 2 minggu lepas, dan hadis yang kedua tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keredaan ibu bapa. Okey. Dan apa faedah yang kita nak faham daripada hadis yang padat, yang pendek dan padat ini? Antaranya juga nak ceritakan kepada kita bahawasanya martabat ataupun kesungguhan untuk kita buat kepada ibu bapa itu, kebaikan kepada ibu bapa itu merupakan martabat yang sangat tinggi. Ya, sehingga kan Ibnu Umar menyatakan di sini yang mana redha Allah itu bergantung kepada redha ibu bapa. Jadi ulama banyaklah mensyarahkan hadis ini, menceritakan walaupun perkara-perkara yang berbentuk harus, kan, benda tu mungkin kita nak buat baik dengan mak ayah kita itu berbentuk perkara-perkara yang harus. Contohlah kita balik kampung, kan, mak ayah kita ni suka makan sesuatu makanan. Jadi daripada KL ni kita dah beli dah makanan kegemaran mak ayah kita ni. Padahal benda itu berbentuk harus, bukan berkaitan dengan ibadah, solat ke zakat ke tidak. Hanya sekadar kita teringat, mak ayah kita ni suka makanan ni, kita pun beli, buat balik. Bila mana kita menggembirakan ibu bapa kita itu juga adalah merupakan suatu tuntutan yang sangat dituntut dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita boleh buat baik, boleh gembirakan isteri kita, kita boleh juga gembirakan anak-anak kita. Pernah juga kita gembirakan sahabat-sahabat kita. Anak-anak, isteri, sahabat-sahabat, itu martabat yang lebih rendah berbanding bila mana kita gembirakan mak ayah kita. Itu satu nak ceritakan, bahawasanya martabat buat baik ataupun kewajipan memberikan kegembiraan kepada mak ayah itu merupakan martabat yang sangat tinggi. Dan selagi mana ibu ayah tidak menyuruh melakukan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah kita kena taat kepada mereka.
Jadi martabat pahala begitu besar bila mana kita melaksanakan ketaatan kepada mak ayah kita. Baik, itu satu. Seterusnya kita masuk kepada bab yang kedua. Perasan tak? Bab pertama tadi Imam Bukhari bawa ayat Al-Quran, tak ada tajuk. Tapi bab kedua ni Imam Bukhari bawa tajuk. Jadi metodologi penulisan dalam kitab Adabul Mufrad ni, kadang-kadang tajuk tu ada ayat Al-Quran dan kadang-kadang tajuk itu diletakkan tajuk terus. Okey? Tadi kewajipan berbuat baik kepada mak ayah. Sekarang dikhususkan pula berbakti kepada ibu sahaja, mak sahaja. Ya, berbakti kepada ibu sahaja. Baik. Abu Asim mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, an Bahz bin Hakim an abih an jaddih, qultu ya Rasulullah, man abar ummak, qult man abar, qala ummak, qultu man abar, qala ummak, qultu man abar, qala abak, thumma al-aqrab fal-aqrab. Daripada Bahz ibn Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya. Datuknya itu iaitu Muawiyah ibn Hidah, Muawiyah ibn Qa'ab al-Qusairi. Aku telah berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa patut aku berbakti? Ya, dia ni tanya, kepada siapakah patut aku ni berbakti, aku buat baik ni kepada siapa? Lalu jawab Nabi SAW, ibumu. Aku bertanya lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda bersabda, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti? Baginda bersabda, ibumu. 3 kali Nabi jawab, ibumu. Aku berkata lagi, kepada siapa patut saya berbakti ni? Baginda bersabda, ayahmu. Selepas 3 kali ibu, baru Nabi jawab, ayah. Kemudian orang yang paling dekat kedudukannya, seperti bapa, saudara dan seterusnya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni masyhur. Malah ada nasyid kan. Your mother kan, nasyid kita duduk dengar. Siapa nak buat baik dulu, mak 3 kali mak, barulah ayah. Kan? Jadi dalam Islam ni sangat-sangat indah. Walaupun di permulaan bab tadi kita menceritakan tentang kewajipan mentaati, buat baik kepada kedua ibu bapa. Wajib ni dua-dua ni. Tetapi antara kedua ni, ibu dan bapa ni, antara kedua ni, yang mana yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih patut untuk kita buat baik antara kedua ni? Kan? Dua-dua ni wajib buat baik. Tapi yang paling terbaik, yang paling disungguh buat baiknya, ialah buat baik kepada ibu. Dan buat baik kepada mak kita. Bukan kata ayah tu tak boleh buat baik, tak ada. Kan? Selepas ibu, Nabi sebut juga buat baik kepada ayah. Dan Nabi bagi tahu lagi, selepas itu buat baik lagi kepada siapa? Kepada kaum kerabat yang dekat, yang jauh sikit, yang jauh sikit, yang jauh sikit. Begitulah yang disuruh oleh baginda Nabi SAW, yang menceritakan tentang dalam bab buat baik ini juga ada martabat-martabat tertentu. Contoh, bila mana suatu perkara, bila mana wajib bertembung sesama perkara yang wajib, dua-dua wajib, kita akan utamakan wajib yang lebih afdal, wajib yang lebih utama. Kan? Wajib yang lebih utama. Contohlah, bila mana kita nak baca Quran, tengah baca Quran, kan, baca Quran tu dituntut jugalah benda yang baik, benda yang mulia. Tetapi ketika mana kita baca Quran tu, azan berkumandang, mana lebih utama, nak terus baca Quran tu, nak berhenti, nak jawab azan? Begitulah dalam bab buat kebaikan ni, kena tengok yang mana yang lebih utama.
Mestilah jawab azan dulu, berhenti baca Quran tadi. Dan samalah begitu juga dalam buat kebaikan. Namun ulama membahaskan antaranya kenapa Nabi SAW menyatakan buat baik kepada ibu tu sebanyak 3 kali. Kan? 3 kali Nabi beritahu buat baik kepada ibu, buat baik kepada ibu, buat baik kepada ibu. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kata majoriti ulama, kenapa dinyatakan buat baik kepada ibu itu lebih daripada ayah? Kerana ibu ni menanggung kesusahan untuk dirinya lebih berbanding daripada ayah. Kan? Ada 3 benda kepayahan yang dilalui oleh ibu tu. Kepayahan itu dilalui oleh dirinya sendiri. Bukan kepayahan dilalui oleh dirinya bersama dengan suaminya, tidak. Dia melalui kesusahan itu dengan dirinya sendiri. Ada 3 perkara. Sebab itulah Rasulullah SAW menjawab sebanyak 3 kali tadi. Yang pertamanya, seorang ibu ni, seorang mak ni, dia mengandung. Sewaktu dia mengandung selama 9 bulan itu jugalah dia melalui kepayahan, dia melalui kesusahan dalam mengandung anak tersebut. Kan? Mak kita mengandung kita 9 bulan. Kepenatan, kepayahan, kesakitan sewaktu mengandung itu, suami rasa tak? Tak, tuan. Tidak. Yang dirasa tu mungkinlah suami tengok dari segi luaran, tapi yang merasa sendiri tentang kesakitan, kepayahan itu adalah ditanggung sendiri oleh ibu tadi, si mak tadi. Kan? Mengandung sebanyak 9 bulan. Itu satu. Yang kedua, seorang ibu juga merasai kepayahan, kesusahan, kesakitan sewaktu melahirkan anak. Kan? Bila mana isteri melahirkan anak, isteri itu rasa sendiri kepayahan itu. Kan? Suami mungkin tengok je, tengok mungkin boleh menitiskan air mata, tengok sakit sangat, sampai boleh dinyatakan menggadaikan nyawa sewaktu melahirkan anak. Kan, mak kita melahirkan kita sampai dinyatakan seolah-olah menggadaikan nyawa. Itu yang kedua. Sebab apa dinyatakan beri ketaatan, beri kebaikan kepada mak tu lebih berbanding kepada ayah. Dan yang ketiga juga kata ulama, kerana seorang ibu ni kesusahan, kepayahan dalam menyusukan kita. Kan? Menyusukan anak, beri susu kepada anak. Dan kalau kita tengok juga di dalam Al-Quranul Karim diceritakan pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Okey. Dan kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf itu, Allah meletakkan baris kurha, kaf itu baris depan. Kurha. Ya? Apa maksud kaf itu baris depan? Dinyatakan juga dalam kitab tafsir, kenapakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimah kurha yang bermaksud susah payah itu berbaris depan pada huruf kaf, iaitu yang dimaksudkan di sini ialah kepayahan, kesusahan, tetapi seorang ibu tu nak. Maksudnya benda tu dia tahu sakit, benda tu dia tahu payah, benda tu dia tahu susah. Kan, mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak. Dia tahu, tiap-tiap tahun kalaulah dia katakan dia dah mengandung anak yang pertama, dia tak serik, dia akan nak juga adanya anak yang kedua. Sebab kesusahan, kepayahan itu, walaupun dia tahu susah tapi dia nak. Itu kurha. Kalau kaf itu diletakkan baris atas, sesuatu kepayahan, sesuatu kesusahan yang seorang manusia itu dia tak nak. Ya, dia tahu dah benda tu susah, benda tu payah, dia pun tak nak. Jadi letaklah baris atas jadi kurha. Sebab itulah ayat Quran tadi diletakkan baris depan kurha. Dia tahu susah, dia tahu payah, tapi dia nak. Naknya ada seorang anak, nak didiknya seorang anak supaya menjadi anak yang soleh, kemudian buat baik kepada mak ayah bila mana telah besar nanti. Baik.
Jadi faedah daripada hadis yang ketiga ini, yang pertamanya nak menceritakan tentang kewajipan berbakti kepada orang tua dan haramnya derhaka kepada mereka. Itu satu. Faedah yang kedua dalam hadis yang ketiga ini juga, redha ibu lebih didahulukan daripada redha ayah, dan ibu lebih patut diperlakukan dengan baik kerana ia telah menjalani pelbagai kesulitan ketika mengandung, ketika melahirkan dan juga ketika menyusukan. Ya. Dan yang ketiga, faedah juga kita dapat ambil daripada hadis ni, iaitu perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan keakraban tu, kan, kerabat kita tu yang mana lebih dekat diutamakan. Jadi seolah-olah susunannya Nabi nak beritahu dekat kita, buat baik kepada mak, lepas tu buat baik kepada ayah, lepas tu buat baik kepada sanak saudara, kaum kerabat yang dekat. Ya, itulah yang diceritakan dalam hadis yang ketiga ini. Baik, seterusnya masuk kepada hadis yang keempat. Untuk makluman pada jemaah juga berkaitan buat baik kepada mak ayah ni, dia ada subtopik dia lah. Tapi kita akan masuk sampai hadis yang ke-46 baru masuk bab yang lain. Ya, mak ayah ni macam-macam. Mak ayah yang musyrik macam mana, mak ayah yang menghalang macam mana, sampai 46 hadis. Hadis yang ke-47 tu baru masuk bab yang lain. Tak apa, kita cuba sikit demi sedikit untuk kita beri kefahaman, insya-Allah. Baik. Hadis yang keempat yang seterusnya, Sa'id bin Abi Maryam mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathib mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengkhabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar an ibni Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'ah fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihah faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah 'azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata' fadhahabtu fasa'altu ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah. Daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu an, bahawasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya aku meminang seorang wanita. Kata Ibnu Abbas ni, ada seorang seorang lelaki ni datang kepadanya. Datang pula seorang ni, dia kata, aku ni meminang seorang wanita, seorang perempuan. Tetapi wanita tersebut enggan menikahi aku dan telah dilamar wanita itu oleh lelaki lain. Dia pergi pinang seorang perempuan ni, tiba-tiba perempuan tu tak nak dia, tolak pinangan dia, dan perempuan tu dia terima pula lamaran orang lelaki yang lain. Jadi marahlah ni, kan, marah sangat-sangat ni. Lalu dia menjawab akan menikahi lelaki tersebut. Jadi orang yang pertama tadi yang ditolak pinangan itu cemburu ke atas wanita itu dan aku membunuhnya. Cemburu sampai membunuh wanita tersebut. Lalu, apakah ada taubat bagi aku? Tanya pula kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, adakah taubat untuk aku ni? Aku telah bunuh ni. Lalu jawab Ibnu Abbas bertanya kepadanya balik, apakah ibumu masih hidup? Lalu dia menjawab, tidak. Mak aku tak ada dah, mak aku meninggal dunia dah. Lalu kata Ibnu Abbas, bertaubatlah engkau kepada Allah dan dekatlah kepadanya semampu engkau, maka aku di sini ialah perawi hadis ni, iaitu Atha bin Yasar, pergi kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya kepadanya. Jadi Atha bin Yasar ni dia tengok pelik. Ibnu Abbas ni untuk menebus dosa bunuh perempuan tadi itu,
Ibnu Abbas menyatakan, adakah ibunya masih hidup? Jadi bila buat soalan tu, jadi Atha bin Yasar ni rasa pelik. Lalu dia pun tanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hayat ibunya? Kenapa orang tu bunuh tapi kamu tak beri keputusan, kamu tanya dia, adakah ibumu masih hidup? Sebab apa kamu tanya soalan tu? Maka Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain daripada berbakti kepada ibunya. Allahu Akbar. Kan? Seolah-olah nak letak taraf buat baik kepada ibu tu, kan, seolah-olah lah dalam hadis ni kalau kita nak faham, seolah-olah nak letak taraf buat baik kepada ibu tu boleh melepaskan diri daripada dosa membunuh si perempuan tadi. Kalau kita faham macam tu secara umum. Baik, mari kita tengok lebih mendalam lagi. Daripada hadis ini, yang pertama menceritakan tentang pertunangan, ya, bertunang. Kan, tadi mula-mula tadi diceritakan tentang seorang lelaki ni pergi melamar nak bertunang, lalu ditolak pertunangan, dan perempuan ni terima pertunangan lelaki lain dan nak berkahwin dengan lelaki tersebut, dan menyebabkan si lelaki yang minta nak bertunang tadi itu marah sehingga bunuh perempuan tu. Baik, kita tengok dulu yang diceritakan tentang pertunangan, kan, pinangan dari segi agama Islam. Kena ingat betul-betul pinangan dalam Islam mengikut mazhab Syafi'i ialah sunnah. Ya, sunnah. Maknanya sebaik-baiknya lah sebelum kita bernikah kita buat pertunangan dulu. Ya. Dan kena faham juga pertunangan ni dia bukan akad. Dia bukan sesuatu yang boleh menghalalkan perkara yang haram, tidak. Dia bukan lesen untuk melakukan benda yang haram untuk dihalalkan, tidak. Dia hanya janji sahaja. Habis tu apa tujuan janji ni? Apa tujuan kita bertunang ni? Kan? Antaranya juga tujuan pertunangan dalam Islam itu disyariatkan, disunatkan pertunangan itu adalah untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Nak kenal akhlak dia, nak kenal peribadi dia, nak kenal keluarga dia, kan? Sebelum kita nak melakukan suatu perkara yang besar, iaitu pernikahan. Kalau kita nak buat program besar sekali pun, kan, program besar mesti kita ada rehearsal dulu, kan, test dulu, cek dulu mana masalah dan sebagainya. Begitu jugalah dalam kehidupan kita, bila mana kita nak melangsungkan akad nikah ni, nak melaksanakan pernikahan ini, adanya pertunangan dulu, supaya dapat kenal mengenal, tahu akhlak, tahu keadaan keluarga dan sebagainya. Itu yang menceritakan tentang pertunangan. Baik. Dan lelaki yang melamar untuk bertunang, perempuan boleh menolak kalau dia tak nak. Kan? Kita pergi, aku nak pinang, cakap dekat ayah tua kita, aku nak pinang anak dia. Dan perempuan tu kata kalau dia tak setuju, dia boleh menolak. Dan kita tak boleh marah sepatutnya kalau dia tolak. Kan? Itu disebutkan tentang pertunangan. Ya, boleh menolak. Namun dalam hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas yang lelaki mengadu kepada dia ni, lelaki ni marah sangat sehingga kan melakukan dosa besar. Apa dosa besar yang dilakukan oleh lelaki ini, tuan-tuan? Iaitu membunuh. Kan? Membunuh ni adalah merupakan dosa yang besar selepas daripada syirik. Ya, malah dalam satu hadis Tirmizi menyatakan la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haqq. Hilang dunia ni lebih ringan daripada Allah berbanding membunuh orang mukmin tanpa hak. Kalaulah Allah menghilangkan dunia ni hilang, itu lebih ringan berbanding dengan dosa orang membunuh manusia yang lain tanpa hak. Kenapa Nabi nyatakan sedemikian? Bila membunuh ni, tuan-tuan, dia akan berlaku kemarahan, dendam, ketidakamanan dan sebagainya. Kan, si A bunuh kepada B,
Si keluarga pula dendam, nak bunuh pula keluarga akan bergaduh, akan bermusuh dan sebagainya. Tidak akan ada keamanan. Maka hancurlah masyarakat, porak-perandalah masyarakat. Sebab itulah dilarang bila mana melakukan pembunuhan ni. Dan kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bila mana seseorang itu melakukan pembunuhan yang sengaja lah. Dia berbeza pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan yang sengaja ini, ia telah melakukan 3 perkara yang lain. Bila mana seseorang membunuh seseorang tanpa hak, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia telah melakukan 3 perkara yang lain. Apa dia? Yang pertamanya, seseorang yang membunuh, dia telah melakukan kerosakan ataupun sesuatu yang bahaya kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah berdosa. Dia bunuh manusia, kan? Dia bunuh manusia, tapi dia dah berdosa dengan Allah. Itu satu. Yang kedua juga, dia juga telah menafikan hak ahli keluarga yang dibunuh tadi. Bayangkan tuan-tuan, seseorang yang dibunuh, kita telah menafikan hak seorang suami, kan? Isteri yang ada suami, tiba-tiba suami dia mati. Anak-anak yang ada ayah, tiba-tiba anak jadi yatim, kan? Jadi menafikan hak kepada keluarga tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga, kata Ibn Qayyim, bila mana berlakunya pembunuhan yang secara sengaja itu, dia juga telah menafikan hak orang yang terbunuh tadi. Kerana orang tadi dikenakan kesakitan dan akhirnya menyebabkan dia tak boleh hidup, kan? Sakit tu kena bunuh. Jadi dalam masa yang sama, bila mana berlaku pembunuhan, dia telah melakukan 3 hak tadi. Menafikan 3 hak tadi: hak kepada Allah, hak kepada ahli keluarga, dan hak kepada si mati itu sendiri. Baik, Ustaz rasa ni kita kena berhenti dulu kot. Kita berhenti dulu, insya-Allah. Kita sambung balik kupasan hadis yang keempat ni untuk kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi kesimpulan sedikit sebanyak tadi, kita membincangkan tentang buat baik kita kepada mak ayah. Selepas cerita bab mak ayah, kemudian kita masuk bab yang kedua, buat baik kepada ibu sahaja. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang saya sampaikan pada malam ini ada kebaikannya untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan juga dapat diambil di sini, antara tadi itu kewajipan bila mana buat baik antara ayah dengan mak lebih diutamakan. Sebab 3 perkara: mak ni mengandung, mak ni melahirkan, dan mak ni menyusu. Ya, dan juga bukan kata menafikan hak ayah, ada juga selepas mak tadi kena buat baik pula kepada ayah. Dan begitu juga selepas ayah ada lagi kena buat baik pula kepada sanak saudara, kerabat dan sebagainya. Ya, jadi untuk yang keempat, kesimpulan hadis yang keempat ni, insya-Allah kita akan kongsikan pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Yang lemah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas perhatian pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih kepada para jemaah. Saya jual buku yang diambilkan sebentar tadi.